Jadi, sekarang ini kita terus masuk kepada bahagian sinopsis untuk filem Her. Her merupakan sebuah filem drama romantik genre fiction science pada tahun 2013 yang berada di bawah arahan Spike Jonze. Filem ini berlatarkan masa depan kerana ia melibatkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sangat canggih. Filem ini telah dilakonkan oleh Joaquin Phoenix sebagai Theodore Twombly dan Scarlett Johansson sebagai Samantha. Samantha merupakan kecerdasan buatan yang tidak memiliki rupa paras yang fizikal dan hanya wujud sebagai suara melalui pelbagai peranti. Menerusi filem ini, kita dapat lihat bahawa Theodore dan juga Samantha sering berinteraksi antara satu sama lain untuk saling meluahkan perasaan sesama mereka sendiri. Namun, sejak Theodore dan juga Samantha sering berinteraksi, lama-kelamaan hubungan mereka menjadi semakin mendalam yang mulanya hanya sebagai hubungan antara pengguna dengan kecerdasan buatan berubah kepada hubungan yang lebih romantik. Justeru, keadaan emosi manusia yang agak rumit serta kekeliruan yang wujud antara perhubungan manusia yang asli dengan robot yang bersifat tiruan dapat dilihat dengan lebih mendalam menerusi filem ini. Terima kasih kepada pembentang pertama iaitu Dan Syahira. Saya Muhammad Faiz bin Jafri akan membentangkan tentang interaksi manusia dengan komputer dalam filem ini. Pertama sekali, saya ingin menerangkan bahawa dalam filem ini Theodore merupakan seorang manusia dan Samantha ialah komputer. Samantha merupakan komputer mengerti segala arahan yang diberikan oleh Theodore. Namun pada akhirnya hubungan antara kedua mereka lebih daripada interaksi antara manusia dengan komputer. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penilaian berdasarkan prinsip eka bentuk Donald Norman. Prinsip pertama ialah keterlihatan. Hal ini berlaku demikian kerana sentiasa ada kehadiran seorang Samantha yang menyebabkan Theodore menerima maklum malas daripada Samantha. Perkara ini menunjukkan kehadiran sistem tersebut. Hal ini membuktikan keterlihatan merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan komputer. Kemudian, prinsip kedua ditunjukkan dalam filem ini ialah maklum balas. Samantha memberi maklum balas melalui pendengaran yang menyebabkan Theodore tidak memerlukan pergerakan untuk memberikan arahan kepada Samantha. Perkara ini amat sejajar dengan prinsip Donald Norman yang menyediakan maklum balas kepada manusia sebagai keutamaan. Selain itu, pemetaan juga prinsip yang terdapat dalam filem ini iaitu Samantha telah diprogramkan secara automatik untuk mengikuti segala arahan yang diberikan oleh Theodore. Ini jelas berlaku interaksi manusia dan komputer dalam filem ini. Akhir sekali, konsisten juga antara prinsip dalam filem ini iaitu antara muka yang ditunjukkan oleh Samantha amat jelas dan konsisten. Pengakalan ini akan menyumbang kepada pengalaman pengguna yang boleh diramal dan koheren yang menyebabkan persikatan stabil dan selesa. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang bagaimana Samantha belajar menggunakan bahasa. Samantha yang merupakan AI belajar menggunakan bahasa melalui kemampuannya dalam pemprosesan bahasa semula jadi yang canggih. Pada mulanya, ia direka sebagai sistem pengendalian untuk membantu penggunanya, iaitu Theodore. Samantha berkembang dengan menganalisis dan memahami corak bahasa, konteks dan interaksi daripada Theodore. Samantha secara tidak langsung berterusan belajar dari perbualannya dengan Theodore dan menyesuaikan dirinya dengan gaya komunikasi berdasarkan dinamik yang berkembang dalam hubungan mereka. Seperti yang kita tahu, AI ataupun komputer mempunyai keupayaan untuk memproses data, perincian maklumat yang banyak pada kelajuan yang lebih tinggi daripada manusia. Samantha mampu menguasai semuanya melalui komunikasi antara Theodore. Hai, nama saya Haris Amirul bin Mahdi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah NLP dalam filem Her. Kaedah yang pertama adalah token need detection. Melalui kaedah ini, Samantha dapat memecahkan tag atau pertuturan menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti perkataan atau frasa. Ini memudahkan pemahaman dan analisis setiap unit secara berasingan. Kaedah yang kedua adalah part of speech tagging. Samantha mungkin menggunakan kaedah ini untuk mengenali peranan setiap kata dalam kalimat. Contoh, kata ganti, kata kerja dan kata benda. Ini membantu dalam pemahaman struktur kalimat dan makna yang terkandung. Kaedah yang ketiga adalah chunking.
Proses chunking melibatkan pengumpulan perkataan ke dalam chunk yang lebih besar seperti frasa atau glosa. Ini membantu semata untuk melihat konteks yang lebih besar dalam kalimat dan mengenali hubungan antara perkataan-perkataan tersebut. Kaedah yang keempat adalah parsing. Semata mungkin menggunakan parsing untuk menganalisis struktur sintaksis kalimat, memahami hubungan antara kata-kata dan membina representasi struktur kalimat. Ini memberikan asas untuk pemahaman konteks dan makna yang lebih mendalam. Itu saja daripada saya. Terima kasih.